rumah dia jamak di masjid. Kalau balik rumah dia tak jamak, dia jamak di masjid untuk membolehkan solat berjamaah berterusan. Jamak tidak qasar. Kita tuan-tuan, qasar ni 4 bagi jadi 2. Hak ni tak boleh, hak ni musafir. Tetapi menghimpunkan sembahyang dibolehkan dalam syarak. Disebabkan musafir, disebabkan kerana sakit, disebabkan kerana satu orang itu hujan, disebabkan kesibukan yang melampau, diizinkan oleh syarak. Banyak contoh ni fuqaha sebut. Orang yang doktor bedah, saya selalu buat contoh doktor bedah. Orang sakit, tiba-tiba pukul 7 suku terpaksa emergency bedah. Takkan duk tengah-tengah bedah masuk waktu maghrib datang patrih lu kena pergi sembahyang tak? Duk kira dia aku sakit berdosa. Tak. Hang boleh jamak takhir. Orang kata bukan qada yang tu, jamak takhir. Hanya himpun tetapi tidak mengkasarkan. 3 dan 4. Bukan nama qada, yang tu nama jamak. Kita tahu orang misalnya ahli parlimen Thailand, dia nak cakap di parlimen Thailand tu nak membela nasib orang Islam. Persidangan dia bermula pukul 4.30, dia tahu akan berlarutan sampai pukul 8 saat ni bahas bab ni. Dia duduk tengah orang nak bahas sampai tentang isu orang Islam. Minta maaf saya kena keluar dulu waktu sembahyang. Lepas dah isu orang Islam, dia keluar. Tak betul. Dia jamak takdim. Para fuqaha sebut, saya sebab tu baca buku-buku hak lama ke hak baru, tapi jangan ekstrim mazhab. Baca fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi lah masalah ni, dan baca juga fuqaha lain. Saya selalu buat contoh masalah ni anak perempuan kita, di bila dia nak naik bas. Dia bas pukul 8. Dia nak naik bas, dia orang Kangak, nak naik bas daripada Kangak pergi Kuala Lumpur. Sagi pukul 9.30, 8.45 masuk Isyak. Dia nak semayang, dia nak kena berhenti buka. Yang tu susah, beg dia lagi terselok lengan tempat kawasan, dia tak boleh. Diturun, dia semayang waktu maghrib, dia semayang maghrib, terus dia semayang Isyak 4 rakaat di rumah dia, dia naik bas. Itu keselamatan dia. Jamak takdim. Tapi dia jangan Isyak pun 2 rakaat, dia belum musafir lagi, dia tak boleh. Dia hanya boleh jamak, dia tidak boleh qasar. Ad-dinu yusr, agama mudah. Jangan nak buat tengah tak apalah, tak sembahyang pun tak apa, terus ada ikutlah, hak tu pendapat baru. Bukan pendapat baru, hang baru dengar. Pendapat lama dah. Fuqaha sebut lama dah, nas hadis lama dah. Nabi nasihat bintu Jahash, dia istihadah, dia darah turun, bukan darah haid, dia darah istihadah, darah banyak dia. Susah dia nak semayang, Nabi suruh dia jamak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Tuan-tuan, setengah orang kita mengaji tak banyak pun. Kadang-kadang orang bagi tahu satu fatwa ataupun satu hukum syarak yang dia tak pernah dengar. Dia buat keputusan tentang diri dia. Saya selalu buat contoh, ulama-ulama hadis dulu. Ada ulama hadis yang dia panggil satu peringkat, dia panggil hafiz. Hafiz. Kita ni hafiz Quran ni. Hafiz hadis ni, maksudnya dia ni boleh dikatakan pada logiknya hampir semua hadis dan sanad hadis itu lalulah kot dia. Maksudnya dia pernah dengar. Kalau hafiz hadis ni seperti Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Taymiyah umpamanya, Al-Hafiz Ibn Taymiyah, ataupun Ibn Qayyim, banyak lagi Hafiz Ibn Kathir, banyak semua Al-Hafiz ni. Kalau mereka ni kata, aku tak pernah dengar hadis tu, ulama hadis bimbang. Pasal mereka pakar, semua hebat, mereka tak pernah dengar, dibimbangi hadis itu palsu. Sebab apa? Sebab mereka jago hadis. Tapi dalam masyarakat kita kadang-kadang kampung ya, sama tarah dengan hafiz tu.
Bila tuan-tuan orang habaq satu benda, tak betul, aku tak pernah dengar. Dia duduk bersandang kedai kopi tiap pagi, dia dengar main mana? Aku tak pernah dengar pun depa ni baru duk main ni, kata. Hang siapa hang nak nilai diri hang kalau pernah dengar benda tu betul? Kalau aku tak pernah dengar, tak betul. Kalau hang pakar di dalam Quran ataupun hadis, padanlah hang cakap benda tu. Dan ini tabiat orang kita. Tabiat orang kita. Hatta kadang-kadang tu imam dan ustaz pun, bila orang abang ustaz, saya tak pernah dengar karut. Dia tak pernah dengar karut. Hang tak pernah dengar bukan mesti benda tu karut, mungkin hang lah tak tahu. Dan ini masalah. Dan tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, satu perkara dalam hakikat, sebelum saya nak masuk benda ni, kita ni tunduk kepada kebenaran. Tunduk pada kebenaran, kita selamat di akhirat. Jangan takut. Tak ada lagi orang yang tunduk kepada kebenaran, sejarah menulis dia dengan kehinaan. Tak ada. Sejarah menulis dia dengan kemuliaan. Saya baru ni jabat mufti buat kursus untuk imam daerah Kangar, zon Kangar ni. Kita buat semua. Kita tayang CD tentang sifat salat Nabi. Bukan ceramah, pergerakan tu kita tunjuk. Dan ada CD-CD itu, saya tak terlibat dengan perniagaan ni, tapi ada CD-CD yang jenis tu di orang jual ataupun tuan-tuan boleh dapat. Tuan-tuan tengok manfaat tuan-tuan. Anak-anak pun boleh tengok manfaat. Dia tunjuk pergerakan, dia bagi tahu apa hadis Nabi lah masalah ni. Macam mana Nabi takbir, macam mana Nabi turun daripada sujud, macam mana Nabi bangkit daripada sujud. Kadang-kadang orang untuk imam, tapi bukan mesti bila dia imam dia betul. Ramai imam dia tak betul. Dia jadi imam, dia jangan fikir. Tapi kita tahu dilema seorang imam. Dalam majlis dia biasanya malu nak tanya pasal dia imam. Tapi kita buat majlis supaya dia boleh tanya. Jadi kadang-kadang imam jadi imam, Allahu Akbar, dia kapak macam ni ya. Makmum dia macam ni terus. Bukan kadang-kadang Allahu Akbar karate ni main mana, tak tahu. Kadang-kadang tangan duk tang pusat. Kadang-kadang